Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyiapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama dalam kulim pada malam ini, kuliah 15 minit. Kuliah 15 minit saya. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara satu topik yang juga ada kaitan dengan keluarga kita, iaitu saya memilih tajuk Keuangan Hebat Keluarga Berkat. Masya-Allah. Hari ini kita dah dapat perkhabaran yang berita baiklah untuk rakyat Malaysia. Dah PKPB dah berakhir. Selepas ni 10 Jun kerajaan perkenal pula PKPP. Jadi dah boleh merentas sempadan. Alhamdulillah, ini satu perkembangan yang positif yang ditunggu-tunggukan oleh semua rakyat Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan manfaatkan kebenaran yang diberikan ini untuk kebaikan rakyat Malaysia, insyaAllah. Jadi tajuk kita pada malam ini, Keuangan Hebat Keluarga Berkat. Jadi sebagai ahli keluarga ataupun ayah sebagai ketua keluarga, ibu sebagai pembantulah, kita kata penolong ketua keluarga, perlu mengemudi keluarganya itu, keuangan keluarganya itu dengan sebaik yang mungkin. Sama ada pasangan tu baru berkahwin ataupun yang dah lama berkahwin, isu keuangan ni satu yang sangat-sangat penting lah pada hari ini. Kalau kita tengok dalam konteks pandemik COVID-19 ni, pelbagai masyarakat kita menghadapi pelbagai cabaran lah dalam pengurusan keuangan peribadi, pengurusan keuangan keluarga dan sebagainya. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian, bagaimana untuk kita nak menguruskan keuangan kita dengan baik supaya dia menyumbang kepada kebahagiaan rumah tangga kita, sejurus dapat meningkatkan keberkatan kehidupan kita berkeluarga. Yang pertama sekali, apabila kita mula nak bina keluarga ni, kalau kita cakap tentang isu keuangan, kena pastikan yang pertama sekali sumber keuangan kita tu kena daripada sumber yang halal. Orang yang nak mula hidup, baru nak berkeluarga, ataupun yang dah lama, kena pastikan sumber pendapatan kita itu daripada sumber yang halal, diberkati oleh Allah Ta'ala, sumber yang tak ada keraguan. Kalau kita dah ada pekerjaan yang baik, pekerjaan yang elok, maknanya itu datangnya sumber pendapatan yang halal untuk kita. Jadi pertama sekali kena make sure, pastikan sumber pendapatan kita daripada pendapatan yang bersih, yang halal, dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kadang-kadang income itu datang daripada suami saja, daripada ayah saja, ataupun daripada ibu sekali. Dua-dua suami isteri bekerja, kan? Dua-dua suami isteri bekerja, jadi sumber pendapatan itu datang daripada dua sumber. Tambah pula kadang-kadang ada pula yang buat side income, pendapatan tambahan, buat bisnes online, buat dropship contoh, kan? Buat meniaga kecil-kecilan, buat makanan, jual makanan secara kecil-kecilan di rumah, jual dekat jiran-jiran terdekat dan sebagainya. Jadi ada orang mempelbagaikan sumber pendapatan. Tambah-tambahan lagi dalam keadaan COVID-19 ini, kadang-kadang ada orang yang sumber pendapatannya mula berkurangan. Jadi kreativiti dia tu lebih untuk meningkatkan pendapatan masing-masing. Jadi daripada mana datang sumber pun untuk menjadikan, untuk menampung keuangan keluarga kita, mesti datang daripada sumber yang bersih dan juga yang halal. Setelah kita memperolehi sumber pendapatan ini, suami isteri perlulah mempraktiskan rekod keuangan yang betul. Perlu mempraktiskan kaedah mencatat pengurusan keuangan itu dengan kaedah yang betul, dengan kaedah yang dia selesa, kaedah yang dia faham, supaya
duit yang diperolehi itu, pendapatan yang diperolehi itu dicatat dan direkodkan dengan baik. Di sini kita boleh apply dalam konsep kewangan disebut sebagai membuat nota ataupun catatan aliran tunai kita. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai cash flow. Kena ada sikit basic skill macam mana nak mencatat kita punya cash flow, aliran tunai kita. Mudah cakap, aliran tunai di sini mudah cakapnya apa? Pendapatan bulanan kita berapa dan berapa yang kita belanja. Kita punya income dan kita punya expenses. Itu perkara yang basic yang perlu ada dalam cash flow. Sama ada kita catatlah handphone kita buat Excel dekat PC kat rumah kita, ataupun kita catat dalam buku. Ada catatan yang dibuat bagi menyatakan setiap bulan berapa income kita, berapa income keluarga kita. Sama ada income tu kita kira berasingan cash flow ataupun kita menggabungkan catatan kita untuk pendapatan kedua-dua suami isteri dan sebagainya. Itu terpulang kepada mutual understanding, terpulang pada persetujuan bersama, kan? So yang penting kena ada catatan berapa wang kita dapat bulan ni dan apa yang kita nak spend. Dan dia bermula dengan apa yang kita rancang untuk spend, kan? Biasanya income tu memang kita dah tahu dah. Mungkin setengah orang kalau dia ada pendapatan tambahan yang berubah-ubah, mungkin setiap bulan dia akan ada sikit perbezaan. Tapi kalau orang yang memang dia based on fixed income daripada pekerjaan dia dah tahu dah berapa dia masuk. Cuma bila come to expenses, dia dah rancang dah bulan dia nak buat apa. Tetapi biasanya actual yang berlaku akan ada perubahan lah, sebab kadang-kadang perbelanjaan ini ada benda-benda yang emergency, ataupun ada contingency, pembelanjaan di luar jangkaan. Jadi kita kadang-kadang ada sedikit lari daripada perancangan. Tapi yang penting biarlah cash flow kita ni, cash flow ataupun aliran tunai yang baik. Maknanya aliran tunai yang baik ni apa? Dia sentiasa memastikan pendapatan mestilah melebihi daripada perbelanjaan. Ataupun paling common pun lah, bahasa orang tahu common, mana paling common pun, paling lekeh pun, income dengan expenses tu sama. Tapi itu bahayalah. Bahayalah. Pendapatan 2,000, belanja 2,000. Tak ada langsung simpanan. Tak ada langsung reserve untuk emergency. Tak ada langsung reserve untuk simpanan jangka masa depan. Itu kedudukan yang agak bahaya. Kalau boleh biar sedikit rendah, kan? Pendapatan 3,000, belanja 2,500. Alhamdulillah. Tiap-tiap bulan ada 500 dia boleh simpan. Contoh, kan? Ada orang dekat pada awal pendapatan lagi, dia dah tarik dah 10% untuk saving pun boleh juga. Dia punya income 2,000 sebulan, dekat kolom pendapatan itu dia dah tarik dah 10%. 200 dia dah simpan dulu, letak kat tabung haji, letak kat SB, letak kat ASN, letak dekat Bank Islam dan sebagainya. Jadi dia ada tinggal 1,800 income dia. Kemudian expenses dia senaraikan berapa. Contoh. Itu terpulang. Jadi poin yang kedua saya kata sini, pengurusan kewangan keluarga ni perlulah mempunyai rekod yang baik. Walaupun kita tak ada basic kewangan, tak ada kepakaran menjadi seorang, tak ada background kewangan atau accountancy dan sebagainya, tapi perkara asas dalam merekod perbelanjaan kewangan keluarga tu mesti kita lakukan supaya apa? Kita nak memastikan kita tak akan berlaku defisit dalam perbelanjaan kita. Kita nak memastikan supaya income tidak pernah, expenses tidak pernah melebihi daripada income seboleh-bolehnya, kecuali dalam keadaan tertentu emergency. Itu tak boleh buat apalah. Terpaksalah ada plan B, plan C. Terpaksalah guna duit saving contohnya. Income bulan tu 3,000, terpaksa bulan tu belanja 3,500 kerana ada emergency. 500 terpaksa ambil daripada saving. Tapi kadang-kadang bahaya juga. Ada orang tak ada saving, tak boleh nak ambil daripada saving. Bila tak boleh nak ambil daripada saving, nak ambil daripada mana? Meminjam. Ni kita tak nak, kan? Kalau pinjam tu daripada saudara kita, mak ayah kita tu bolehlah tahan. Duk pinjam kat kawan-kawan, pinjam ke apa lagi lah. Jadi menyebabkan kita mengalami kesusahan. Jadi dalam kita nak berbelanja, suami isteri, keluarga kita ni, kita pastikan kita punya rekod yang baik.
Kemudian setelah kita mempunyai catatan rekod yang baik, yang berdasarkan pada perancangan kita, kita mulalah berbelanja dengan berhemah. Belanja ni kena berhemah, tuan. Jangan nak ikut kita punya kehendak. Apa yang kita perlu ikut dalam berbelanja? Ikut kita punya kemampuan dan keperluan. Orang yang menjadikan konsep perbelanjaan dia tu mengikut kemampuan dan keperluan, dia lebih selamat. Dia lebih berhemah, dia lebih berada di zon yang lebih selamat berbanding dengan sahabat dia yang berbelanja mengikut kehendak. Kita tak kata salah belanja ikut kehendak ni, cuma kadang-kadang kalau dia tak mampu, dia ikut kehendak dia, tapi dia tak mampu, itu satu yang bahayalah pada dia, kan. So, kalau boleh kita ambil yang perkara asas dalam berbelanja ni, dia perlu mengikut dia punya kemampuan, berapa yang dia ada, berapa yang dia perlu untukkan dalam cash flow dia tu, dan dia belanja mengikut apa yang dia perlu. Perlu beli apa bulan tu, kan. Kalau tak perlu, tak payah beli. Walaupun kita ada duit, kita ada duit, bulan tu nampak macam pembelanjaan kita macam kurang sikit, ada duit, tapi benda tak perlu beli, tak payah beli. Disiplin ni kena ada. Disiplin ni kena ada supaya kita berada dalam kata apa, suasana pengurusan keuangan yang selesa, kan. Jadi kita membeli mengikut kita punya keperluan dan berapa yang kita ada wang. Tapi kalau kita betul-betul ada lebihan bulan tu, sesekali nak ikut kita punya kehendak, bolehlah. Teringin nak makan sedap sangat-sangat, kan. Bulan biasa tak mampu, jadi bulan tu ada lebih sikit. Dia ni kerajaan perkenalkan moratorium. Moratorium dalam tempoh PKP ni, ada orang dia bulan-bulan dia lebih sikit, kerana loan tak dipotong oleh bank kembalikan. Duit tu adalah akaun kita. Okeylah, bolehlah makan sedap sikit, contoh. Itu pun kalau tak perlu, tak payah. Sebab kita nak jadikan wang tu untuk simpanan masa depan kita. Jadi dalam berbelanja, kita perlu belanja secara berhemah, supaya kita berada di zon yang selesa. Jangan terpengaruh. Orang nak berniaga dekat luar tu, dia guna macam-macam dia punya strategi marketing, itu hak dia. Semua orang ada hak dia. Dia berniaga, dia nak perkenalkan produk dia dengan strategi marketing dia tersendiri. Tetapi kita yang nak membeli, kita kena pastikan kita membeli ikut apa yang kita perlu saja. Kalau kita tak perlu, kita tak payah beli. Jadi kalau kita nak membeli, kita kurangkan terpengaruh dengan apa yang dikempen, tetapi lebih kepada apa yang kita perlu. Dan kalau ketika itu kita perlu dan bertembung dengan kempen jualan yang murah, alhamdulillah, cantik sangatlah. Kebetulan kita perlu barang tu, ada pula jualan murah, ada pula diskaun, alhamdulillah. Tapi kalau time dia diskaun tu memang kita tak perlu, dan apatah lagi kita tak mampu, jangan bergolak bergadai untuk membelinya, memilikinya, sedangkan kita tidak mampu. Dan lebih sedih lagi, sibuk pinjam daripada orang lain semata-mata nak memenuhi kehendak kita, sedangkan kita tak perlu dan kita tak mampu. Dan kadang-kadang kita perlu pun, tapi kita kena korban kerana kita tak mampu. Ada juga kehendak dia dah kena korban. Kadang-kadang keperluan pun kena korban disebabkan ketidakmampuan. Itu orang yang mampu menguruskan keuangan dia sampai tahap tu, insya-Allah dia akan berada di zon yang selesa. Seterusnya, kalau dia mengurus dengan lebih baik lagi, tiap-tiap bulan dia boleh menyimpan dengan konsisten, kan. Ada orang dia susah nak menyimpan ni, tetapi kalau orang yang berdisiplin, dia boleh cuba simpan. Sama ada dia tolak, macam kita tadi, daripada cash flow dah awal income tu dia dah tolak dah, ataupun dia daripada pembelanjaan harian ni dia rasa ada lebihan, dia buat tabung dan sebagainya. Tak kisah, dalam apa keadaan sekalipun, kita menyimpan ni suatu benda yang keperluan. Kenapa kita menyimpan? Satu, untuk emergency, akan masa yang akan datang. Emergency ni, kecemasan ni dia datang, boleh datang bila-bila. Boleh datang bila-bila dalam konteks keluarga ni, macam-macam, na'udzubillah. Na'udzubillah, tapi boleh berlaku. Jadi kita kena standby. Yang kedua, menyimpan untuk pergi ke ke Mekah, untuk menunaikan haji. Jadi orang Islam, kita juga perlu menyimpan untuk menunaikan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. So kita perlu menyimpan. Itu antara kegunaannya, saving ataupun simpanan ni.
Cuma nak menyimpan, saya kata tadi lah, boleh menyimpan di bank, boleh menyimpan di mana-mana ataupun di dalam tabung kat rumah kita dan sebagainya. Tapi kalau jumlah yang besar, eloklah kita simpan di institusi kewangan yang betul supaya kita dapat memastikan simpanan kita tu selamat. Dan ada orang memilih untuk buat investment. Ini juga seperti satu cara untuk menyuburkan lagi harta dia, menyuburkan lagi apa yang dia miliki. Selain daripada dia buat cash flow dia elok-elok, dia berbelanja dengan berhemah, dia buat ada simpanan, tambah lagi pula dia mampu untuk membuat pelaburan. Cuma perlu diingatkan pada hari ini, pelaburan tu bagus, tapi pastikan melabur di tempat yang betul. Jangan duk main labur je. Kawan cakap ni boleh labur. Kawan cakap itu bagus, kita berlabur. Itu habis burn duit kita, hilang macam tu je. Jadi pastikan nak buat pelaburan. Saya nasihatkan jangan kita terpengaruh dengan kata apa kempen-kempen pelaburan dalam media-media sosial kita yang kadang-kadang kita tak tahu daripada mana sumber datang. Mungkin ada betul, mungkin tak betul. Kita tak boleh nak beza betul dengan tak betul. Yang mana tu betul kita tak tahu. So dalam konteks ini, pelaburan yang paling selamat adalah kita melabur di tempat-tempat yang memang telah berdaftar dengan kerajaan, yang diperkenalkan oleh kerajaan. Seperti ASB, ASN, tabung haji, simpanan bank-bank yang menjalankan sistem Islam dan sebagainya. Sama ada kita nak masuk saving account, current account, fixed deposit dan sebagainya. Maknanya benda tu very clear. Tapi yang skim-skim pelaburan online dalam internet yang duk cerita kata dengan invest ini dapat ini, dengan invest ini dapat ini, kadang-kadang kita tak kata salah lah. Kita bukan nak buat tuduhan salah, tapi kadang-kadang kita tak pasti, kita tak boleh nak mengesahkan keabsahan pelaburan tersebut, dan memberi satu risiko kepada kita bila kita melabur, menyebabkan mungkin wang kita tak pasti akan dapat balik, dah ramai pun orang yang dah mengalami kerugian. Okey. Dan trend pengurusan kewangan hari ini juga, dalam konteks keluarga kita juga, sesuai dengan trend terkini, kita banyak menggunakan expenses ataupun perbelanjaan secara online. Everybody go for online sekarang ni. Kita ada penggunaan perbankan online, sama ada menggunakan kredit card, debit card dan sebagainya. Ada pula hari ini macam-macam, boleh scan, bayar dengan cara scan dan sebagainya. Jadi dalam kerancakan kita melakukan urusan keuangan ataupun banking secara online ni, pastikan kita menjaga ke tahap keselamatan, especially cerita tentang password login. Hari ni kita banyak password dalam kepala kita, password bank, login dengan password apps, macam-macam apps lagi kat office kita, macam-macam. Semua memperkenalkan macam-macam apps yang kadang-kadang nak login itu perlu password dan sebagainya. Jadi management of login dan password ni dia satu isu sekarang. Nak menghafal dah banyak sangat, tak ingat. Ada orang menulis, nak tulis kat mana dan sebagainya. Itu kreativiti masing-masing. Jadi dalam kita nak menguruskan online banking ni, pastikan ciri-ciri keselamatan kita tu jaga. Terutama kita punya kad ATM kita. Ada orang banyak kad dia 5, 6, 7, 8 dalam wallet dia. Ada lagi kad kredit pula dan sebagainya. Tu hak mana yang melibatkan password, itu pastikan ciri keselamatannya tu terjaga. Jangan duk tulis password kat kad pula tanpa tu. Allahuakbar. Kalau kad kita tu hilang, senang je orang pergi ambil. Jadi gunalah kreativiti masing-masing, ikutlah nasihat dan peraturan atau ketetapan oleh pihak bank macam mana kaedah untuk create password dan sebagainya. Yang penting keselamatan kita tu jaga. Termasuk juga kita menggunakan online banking kita. Kita masuk, kita punya password dan sebagainya, pastikan ciri keselamatan. Jangan sampai ada orang yang nampak kita punya password kita dan sebagainya. Ini ciri keselamatan, kerana kalau kita silap langkah, padahnya tu kepada kita dan keluarga kita. Kita nak menguruskan rumah tangga kita, hari ini kos perbelanjaan, kalau tak betul cara kita urus, maka kita akan mungkin mengalami masalah untuk memenuhi keperluan rumah tangga kita. Jadi ia memerlukan kreativiti ibu dan juga ayah, suami dan juga isteri untuk mengurus kewangan dengan baik supaya perjalanan pengurusan kewangan keluarga kita tidak mengalami masalah.
Jadi kalau kita urus keuangan kita dengan hebat, keluarga kita akan mampu menjalani kehidupan dengan selesa, dan insya-Allah kita akan mencapai keharmonian dan juga keberkatan dalam rumah tangga kita. Semua ahli keluarga kita akan seronok, kan? Dapur sentiasa berasak, makan tak pernah miss, contoh, kan? Beras sentiasa ada, peti ais sentiasa ada sumber nak masak, ada tong gas sentiasa ada gas, elektrik sentiasa menyala, lampu, kipas sentiasa berpusing, masuk bilik air ada. Maknanya semua itu dapat dikecapi oleh ahli keluarga kita. Kenapa? Sebab kita mengurus kewangan dengan baik, tak pernah miss. Tak kisahlah rumah kita besar ke kecil, kita tak kira rumah besar ke kecil, asalkan ada tempat berteduh selesa, tapi maintenance rumah itu dapat diuruskan dengan sempurna disebabkan oleh pengurusan keuangan yang baik tadi. Dan seterusnya, kita sebagai seorang Islam, untuk menyuburkan, membersihkan keuangan kita, harta yang kita ada, salah satu yang kita boleh lakukan, yang wajib kita lakukan dan yang perlu kita lakukan, kalau yang menjadi satu kewajipan, itu kita perlu mengeluarkan zakat. Kalau yang menjadi satu perkara yang dituntut ataupun sunat kepada kita, untuk banyak bersedekah. Ini ada kaitan, dua amalan ini dalam Islam ada kaitan dengan pengurusan keluarga seseorang Muslim itu. Keluarga Muslim. Bila nama kata keluarga Muslim, dia ada perbelanjaan-perbelanjaan yang pada logiknya kalau kita fikir macam bila kita belanja tu habis, kan? Kita keluarkan zakat, kita bersedekah kepada orang. Fikiran logik kita memberi, mestilah tak ada apa yang tinggal, kan? Kita ada RM1, bagi kat kawan kita, dia susah RM1. RM1 yang kita ada, bagi kat kawan kita RM1 tu, kita tak ada apa-apa tinggal. Jadi kalau fikir dari sudut logik, memberi itu seolah macam kita habis. Tapi dalam Islam tak begitu, kan? Kita perlu mengeluarkan zakat. Zakat adalah satu kewajipan. Dalam harta kita ni, tuan-tuan, puan-puan, saudari, ada perkara wajib ada bahagian daripada harta kita yang wajib kita berikan kepada orang lain, itu zakat. Ada bahagian daripada harta kita yang wajib kita berikan kepada orang lain yang memerlukan, itu disebut sebagai zakat. Ada bahagian daripada harta kita yang sunat kita berikan kepada orang lain, itu adalah sedekah. Ni kena ingat ni. Dua perkara ni mempunyai implikasi yang hampir sama, iaitu menyuburkan harta kita, memberkati. Allah akan memberkati lagi harta kita. Bukan Allah akan menghilangkan, tak. Mungkin nampak sepintas lalu macam hilang. Ada RM5, kawan nak minta pinjam, bagi RM5. Ataupun ada orang miskin minta nak makan, tak ada duit, kita bagi RM5. Nampak secara zahirnya, hilang RM5. Tapi tidak. Sebenarnya Allah menambah kepada kita, insya-Allah, kalau kita yakin, kita yakin nikmat yang Allah beri kepada kita itu, dengan sesungguhnya Allah akan tambah. Allah akan tambah rezeki kita. Sama tambah rezeki dalam bentuk uang itu sendiri bertambah, income kita bertambah, perniagaan kita bertambah maju, duit kita bertambah ada, ataupun Allah tambah dalam bentuk rezeki yang lain. Mungkin rezeki yang lain Allah bagi kepada kita di sudut rezeki dapat hidup dengan lebih tenang. Mungkin Allah beri kejayaan kepada anak-anak kita, pandai dalam pelajaran. Allah bagi nikmat-nikmat yang lain. Jadi itu adalah kerja Allah Ta'ala. Kita fikir. Tapi kita sebagai hambanya, kita nak menyahut syariat itu sebab dia ada kaitan dengan pengurusan keuangan keluarga kita. Di samping kita lakukan semua kaedah yang saya sebut tadi, walaupun apa yang saya sebut tadi bukanlah menyeluruh kepada pengurusan keuangan yang lebih besar, tapi secara asasnya itulah antara elemen-elemen yang boleh kita sebut. Selain daripada semua yang saya sebut tadi, sebagai seorang Islam, kita jangan lupa untuk mengeluarkan zakat daripada harta kita dan juga sedekah daripada harta kita. Kalau baru ni kita Ramadan, kita keluarkan zakat fitrah. Itu satu kewajipan. Dah keluar daripada Ramadan, masuk Syawal dan ke atas, melihat pula kepada harta-harta yang kita ada, yang manakah perlu termasuk dalam kategori perkara yang perlu membayar zakat. Di dalam hal ini, kita boleh rujuk kepada, dalam konteks wilayah persekutuan, kita boleh rujuk kepada pusat pengurusan zakat.
Kalau tak ada masa nak pergi pun, kita boleh buka dulu portal website mereka, boleh tengok macam mana apa zakat-zakat yang perlu kita bayar, macam mana cara nak kira dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, seperti saya sebut tadi lah, untuk menyuburkan lagi harta kita, untuk memberkati lagi pengurusan keuangan kita, untuk kita menambahkan lagi barakah, keberkatan kepada pengurusan keuangan kita, ialah kita kena banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Kalau kita bersedekah, memberi kepada orang yang memerlukan, maka Allah akan suburkan lagi harta kita, dan insya-Allah kewangan keluarga kita akan bertambah baik, keluarga kita juga bertambah kebahagiaannya lantaran daripada keberkatan yang masuk dalam rumah tangga kita, dan insya-Allah kita akan mampu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi di hari-hari yang mendatang. Jadi kita pastikan kewangan kita hebat, maka insya-Allah keluarga kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja saya dapat berbincang-bincang malam ni secara santai dalam kulim kita, kuliah 15 minit. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dibahaskan, dibincang pada malam ini, insya-Allah saya doakan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan juga ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat sekalian yang ada di luar sana. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan pada rumah tangga kita, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala akan memberikan kebahagiaan dan keharmonian dalam jiwa kita dan juga ahli keluarga kita, supaya kita boleh terus untuk menjadi hamba-Nya yang baik, hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sentiasa mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi walaupun kita dalam keadaan PKP selepas ni, dan masih lagi dalam keadaan perlu mematuhi SOP di bawah penularan COVID-19 ini, kita akan memastikan perjalanan keluarga kita berjalan dengan baik, mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, dan mudah-mudahan kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini akan pergi meninggal kita buat selama-lamanya, bagi membolehkan kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi selepas ini, insya-Allah, dan dalam rangka untuk kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat sekalian pada malam ini. Saya mohon maaf atas salah dan silap, kalau ada terkasar bahasa, kalau ada kesilapan fakta ataupun tidak tepat, boleh sama-sama kita memberi komen di sana. Insya-Allah kita sama-sama dapat perkongsian ilmu ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua orang, dan insya-Allah ia menjadi jariah kepada kita di akhirat nanti. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.